Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ahmad Syahid ni Wan Abdul Lutfi, nombor matrik A183440, pelajar PBJJ Kampus Kota Baru. Jadi insyaAllah hari ini saya ingin membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk dakwah masyarakat dalam kehidupan berjiran. Okey, yang pertama kita masuk kepada maksud kepada jiran. Jiran ni bermaksud adalah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri. Perkataan jiran berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa pengertian atau yang membawa maksud orang yang tinggal bersebelahan. Dan mengikut hadis riwayat Abu Daud, jiran ni bermaksud ahli-ahli 40 buah rumah bagi setiap penjuru rumah. Maksudnya di setiap penjuru sama ada depan, belakang, kiri dan kanan, 40 belah kiri, 40 belah kanan, 40 belah depan, 40 belah belakang. Itu dimaksudkan oleh hadis riwayat Abu Daud, tu bermaksud jiran. Artinya kalau 4 penjuru, jadi 40 darab 4 jadi 160. Jadi sekeliling itu adalah semuanya adalah jiran. Itu mengikut hadis riwayat Abu Daud lah. Manakala menurut Ali bin Abi Talhah daripada Ibnu Abbas, jiran ni membawa makna hubungan kekeluargaan atau pertalian darah. Pertalian darah sesama muslim lah, ataupun yang mempunyai ikatan darah antara manusia, contohnya adik-beradik, sepupu, ibu saudara dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis jiran. Jiran ni terbahagi kepada 3. Yang pertama, jiran yang beragama Islam yang mempunyai pertalian darah. Pertalian darah ni contoh dia adik-beradik, ibu saudara, bapa saudara dan sebagainya. Yang kedua, jiran yang beragama Islam yang tidak mempunyai pertalian darah. Maksudnya dia hanya mempunyai hubungan sesama muslim sahaja dan tidak mempunyai pertalian darah. Contohnya banyaklah contoh-contoh yang tidak mempunyai pertalian darah. Kita hanya kenal apabila tinggal rumah bersebelahan sahaja. Dan manakala jiran jenis jiran yang ketiga, iaitu jiran bukan Islam. Maksudnya jiran yang tidak beragama Islam lah, agama selain daripada Islam. Seterusnya dalam kertas kerja saya membahagikan aspek dakwah masyarakat dalam hidup berjiran ni kepada 3 aspek. Yang pertama, hak dan tanggungjawab jiran. Dalam ni adalah disebutkan beberapa hak dan tanggungjawab dalam hidup berjiran. Yang kedua, masalah yang sering berlaku dalam kehidupan berjiran dan bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, kepentingan mempunyai jiran. Dalam tu saya akan jelaskan kenapa perlunya hidup dalam keadaan berjiran ni, bukannya hidup keseorangan. Teruskan dengan hak dan tanggungjawab jiran. Hak yang pertama, kita tidak perlulah menyakiti jiran dan kena sentiasa memelihara ketenteraman dalam hidup berjiran. Dan yang kedua, hak kita mestilah saling menghormati antara satu sama lain. Jika ada nilai hormat menghormati, contohnya jiran yang bukan beragama Islam, yang mempunyai adat yang berbeza dengan hidup kita, kita kena hormati apa yang adat yang telah yang diajarkan kepada mereka. Kita kena hormati. Kita tak boleh membangkang sesuka hati, tak boleh. Dan yang ketiga, sentiasa memberi layanan dan kasih sayang serta akhlak yang baik kepada jiran. Jiran ni biasanya ada macam-macam perangai, dan apabila kita dapati jiran yang Islam sendiri membuat kesalahan ataupun dosa, kita kena berusaha untuk menegur dia dengan cara yang baik. Dan yang keempat, membantu dan menolong mereka apabila dalam kesusahan.
Jiran ni adalah jiran orang yang paling dekat dengan kita, yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita. Jadi apa sahaja kesusahan yang kita hadapi ataupun jiran kita hadapi, kitalah orang yang pertama yang paling dekat yang boleh membantu jiran kita menyelesaikan masalah dan kesusahan yang dihadapi. Dan yang kelima, menjaga rahsia, memelihara kepentingan dan tidak berlaku khianat. Dan apabila kita menjadi orang yang rapat kepada jiran, kita perlu beramanah lah untuk kita menjaga privasi yang berada dalam hidup berjiran ni. Kena jagalah semua tu, insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk berkaitan dengan masalah yang sering berlaku dalam kehidupan berjiran ni dan cara untuk kita mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, dalam hidup berjiran ni pastinya ada ataupun segelintir yang berlaku gangguan terhadap hak privasi diri dan keluarga. Contohnya dalam hidup satu taman, ada satu sambutan-sambutan, contohnya kenduri kahwin. Ada satu pihak ni memasang speaker yang bunyi agak keterlaluan dan melebihi masa yang ditetapkan. Contohnya melebihi waktu rehat. Contohnya kenduri sepatutnya sampai pukul 5 sahaja, tapi dipasang sehingga waktu malam, sehingga ke tengah malam, mengganggu waktu tidur jiran di sebelah. Itu tidak boleh lah. Dan cara untuk kita mengatasinya, ketua komuniti ataupun ketua kepada sebuah masyarakat ni kena ambil peranan untuk jumpa dengan tuan rumah untuk bagi tahu apa yang sepatutnya dan yang tidak sepatutnya. Dan yang kedua, tidak berdisiplin dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dalam hidup berjiran ni ataupun hidup dalam komuniti, contohnya dalam satu perumahan, pastinya ada satu peraturan yang perlu diikut oleh semua ahli komuniti supaya semua yang berkaitan dengan ahli komuniti berjalan dengan lancar. Contohnya ikut parking. Parking, peraturan dia ada nombor-nombor rumah yang telah ditetapkan di kotak-kotak parking. Jadi kena ikutilah. Kalau ada yang tidak ikut, maka akan timbullah satu masalah yang boleh membawa kepada perpecahan. Dan yang keempat, tidak saling memahami. Kadang-kadang jiran ni ada mereka yang terlalu sibuk dengan kerja dan tidak sempat untuk memberitahu apa masalah yang berlaku pada jiran di sebelah rumah dia. Sama juga poin yang keempat, iaitu terlalu sibuk dengan hal masing-masing. Terlalu sibuk dengan dunia maya, sehingga dunia realiti, dunia fizikal tak sempat untuk berhadap-hadapan. Jadi ketua masyarakat ataupun ketua kepada komuniti perlu mengambil peranan yang sebaiknya untuk menjalankan fungsi berjiran ni, supaya hidup berjiran ni dapat diamalkan secara harmoni. Dan aspek yang seterusnya, kita masuk kepada betapa pentingnya punya jiran ni. Yang pertama, sebagai tempat untuk kita mendapat bantuan. Contohnya kita ada suatu ahli keluarga yang sakit dan kita nak tinggalkan, nak keluar rumah. Jadi kita boleh minta pertolongan dengan jiran yang berada di sebelah rumah kita untuk tengok-tengokkan ahli keluarga kita yang tengah sakit. Yang kedua, menjamin keselamatan tempat tinggal. Contohnya kita nak bermusafir ke luar negeri dalam tempoh beberapa hari. Jadi kita boleh amanahkan kepada jiran di sebelah rumah kita untuk menjaga keselamatan rumah kita daripada dimasuki pencuri, daripada dimasuki benda-benda yang tidak diingini lah. Dan yang ketiga, memupuk semangat perpaduan, terutama bagi mereka yang tinggal bersebelahan dengan orang yang berlainan budaya, berlainan bangsa. Perpaduan ni perlulah dipupuk daripada awal supaya berlakulah kestabilan politik secara umumnya, dan secara khasnya dapat bersatu hati penduduk ahli komuniti itu sendiri. Kita masuk pendekatan dakwah yang boleh diambil sama jiran. Yang pertama, kita menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai dipahami oleh masyarakat. Yang mana kita faham bahawa masyarakat ni terdapat pelbagai lapisan,
ada yang kanak-kanak, ada yang dewasa, dan mempunyai latar belakang berbeza. Jadi penggunaan bahasa yang mudah dan dapat dipahami ini, dakwah yang kita sampaikan dapat diterima dengan mudah. Yang kedua, kaedah memujuk. Berbagai lapisan masyarakat seperti kanak-kanak, orang dewasa yang mana memerlukan sikap yang lemah lembut dalam penyampaian dakwah. Dan yang ketiga, kebijaksanaan. Jadi sebagai seorang pendakwah kena bijaklah dan kena pandai mengambil peluang, kena pandai mengambil hati para madu'u, para jiran ni, supaya apa yang hendak disampaikan kepada mereka dapat diterima dengan mudah. Dan yang terakhirnya, jiran ni kita perlulah anggap seperti keluarga kita sendiri. Seperti mana yang saya sebut pada awal tadi, Rasulullah ni sangat menghargai ataupun sangat memuliakan jiran baginda, sehingga kan Rasulullah menganggap barang siapa yang tidak memuliakan jiran tidak dikira seorang yang beriman. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.